لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum kepada Ustaz Nazmi dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kelas DPHU 3A dan 3B akan membentangkan tajuk Badal Haji. Saya Faradillah binti Mansur dari kelas DPHU 3A akan memulakan pembentangan ini dengan ijarah ainiah. Apa itu ijarah ainiah? Ijarah ainiah ialah seseorang yang menerima upah badal haji perlu melaksanakan dirinya sahaja dan tidak boleh serah kepada orang lain. Manakala ijarah zimniyah pula, orang yang berakal menerima badal haji tetapi boleh serah pelaksanaannya kepada orang lain dengan izin warisnya. Maksud manasik haji ialah mengunjungi Baitullah untuk tawaf, sa'i, bergunting dan dikaitkan juga dengan dam. Seterusnya, haji juga terdiri daripada rukun Islam yang kelima dan wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Okey. Pelaksanaan ibadah haji ini bergantung kepada orang yang mampu untuk melakukannya. Maksud haji pula ialah mengunjungi Baitullah pada masa-masa tertentu serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Maksud badal haji ialah ganti. Jadi, badal haji ialah menggantikan orang lain dalam melaksanakan ibadah haji kerana mempunyai halangan tertentu seperti penyakit, usia tua atau uzur atau kematian. Kesimpulannya, orang yang melakukan upah haji hendaklah memiliki sifat amanah, tanggungjawab dan telah melaksanakan haji fardu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Sekian daripada saya dan saya akan serahkan seterusnya pembentangan ini kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan sambung pembentangan rakan saya. Sebelum itu, nama saya Fasiadana binti Arif dari kelas DPHU 3A. Saya akan membentangkan tentang hikmah badal haji. Hikmah badal haji terdapat 3, iaitu yang pertama, memberi peluang kepada orang yang sakit seperti mana yang tidak dapat sembuh dan mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya. Yang kedua pula, orang tua yang hilang upaya seperti dia dalam keadaan nazar ataupun sakit yang amat tenat dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya juga. Dan yang terakhir, memberi peluang kepada anak ataupun ahli keluarga yang lain berbakti kepada ibu bapa atau keluarga untuk mengerjakan haji bagi ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Dari pahala badal haji, orang yang melakukan haji ini pahalanya besar.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang mengerjakan haji bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, ditulis bagi orang yang telah meninggal dunia itu satu haji, dan orang yang mengerjakan haji tersebut mendapat 7 haji. Dalam satu riwayat hadis lain, dan bagi orang yang mengerjakan haji tersebut akan terselamat daripada api neraka. Hadis diriwayat oleh Abu Zar. Selain itu, dari Abu Razin Al-Ukaili bahawa dia berjumpa Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah tua dan tidak larat untuk mengerjakan haji, umrah atau berjalan dalam satu rombongan." Sabda Nabi Muhammad SAW, "Kamu kerjakanlah haji dan umrah bagi pihak ayahmu." Hadis riwayat At-Tirmizi dengan katanya hadis ini bertaraf sanad sahih. Syarat-syarat sah bagi orang yang menunaikan badal haji, iaitu yang pertama, orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan hendaklah mendapat seorang yang cukup syarat bagi menerima wakil mengerjakan haji untuknya dan ahli keluarganya yang telah meninggal dunia ataupun uzur yang tidak berkuasa. Tidak sah mengupah orang yang tidak mampu mengerjakan haji kerana berhalangan. Seterusnya, pelaksanaan badal haji. Orang yang melaksanakan badal haji ini, pastikan dia yang telah menunaikan fardu untuk dirinya sendiri dan sempurna sama ada dia lelaki maupun dia perempuan. Seterusnya, macam hendaklah melakukan ibadah haji untuk seorang sahaja untuk satu musim. Okey, dan yang terakhir pula, cara pelaksanaan ibadah haji. Cara niat dan melakukan kerja-kerja badal haji adalah sama seperti orang yang mengerjakan haji untuk dirinya dan mengikut syarat dan hukum haji, maka hajinya adalah sah. Okey, saya akan serahkan pembincangan ini kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Siswandi. Jadi saya ingin menerangkan tentang hukum pelaksanaan badal haji. Hukum pelaksanaan badal haji dari segi syarak ialah diharuskan. Ini kerana Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang wanita dari Juhainah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji. Apakah aku perlu menunaikan haji bagi pihaknya?" Jawab baginda, "Ya, tunaikanlah haji untuknya. Apa pandangan kamu kalau ibu kamu berhutang? Apakah kamu perlu melunaskannya?" Jawabnya, "Ya." Sabda Rasulullah SAW, "Tunaikanlah hutang Allah dan hutang Allah lebih berhak untuk dilunaskan." Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan badal haji. Yang pertama, dia mestilah telah mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan sempurna untuk dirinya, lalu barulah dia boleh melakukan ibadah haji untuk orang lain. Yang kedua, dia mesti mempunyai ilmu yang mahir tentang haji. Yang ketiga, mestilah ada ijab dan kabul di antara kedua pihak dan persetujuan. Yang keempat, seseorang yang menjadi pengganti ataupun yang mengambil upah hanya boleh melaksanakan fardu haji hanya untuk seorang sahaja pada 1 tahun. Yang kelima, orang yang diwakilkan untuk menunaikan fardu haji hendaklah berihram di miqat orang yang dihajikan atau di miqat lain yang sama jauh dengan miqat itu. Yang keenam, haji badal bukanlah untuk orang yang lemah dari segi kewangan, akan tetapi ianya hanyalah untuk orang yang lemah dari segi fizikalnya dan orang yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Reza bin Abdul Aziz, DSU 20202544 daripada kelas DPSU 1B. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang perkara yang dilarang ketika ihram. Yang pertama ialah memakai pakaian berjahit. Lelaki yang sedang berihram sama sekali dilarang untuk memakai pakaian berjahit, bersarung dan sebagainya. Contohnya seluar, baju, kemeja, stoking, kasut yang boleh menutupi jari kaki dan tumit, tuala berjahit maupun kain pelikat dan seumpama dengannya. Yang kedua, menutup kepala bagi lelaki. Lelaki Muslim yang sedang berihram dilarang sama sekali untuk menutup kepala dengan cara meletakkan apa-apa kain atau penutup di atas rambut dan kulit kepala seperti songkok, kopiah, serban, malah kain ihram sekalipun. Jika dilakukan juga tanpa ada keperluan yang mustahak atau mendesak,
maka ianya akan berdosa dan dikenakan dam. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Menutup muka, larangan ini hanya dikenakan kepada wanita yang dalam keadaan berihram serta dalam solat. Jika ia dilakukan dengan sengaja, maka dikira berdosa dan perlu dikenakan dam. Jika tidak sengaja, maka perlu meninggalkannya dengan cepat tanpa dikenakan dam dan tidak berdosa. Yang seterusnya ialah memakai wangi-wangian. Bagi setiap jemaah haji atau umrah, lelaki dan wanita yang mengenakan pemakaian ihram, mereka dilarang sama sekali untuk memakai wangi-wangian sama ada di badan, rambut, janggut dan lain-lain. Yang seterusnya, mencabut rambut atau memotong kuku. Setiap umat Islam yang menunaikan haji dan umrah di Baitullahil Haram yang di dalam keadaan ihram adalah dilarang sama sekali menanggalkan atau mencabut rambut serta mengetik kuku dengan sengaja. Seterusnya ialah menebang, memotong atau mencabut pokok-pokok di tanah haram. Adalah dilarang bagi setiap haji dan umrah ketika dalam ihramnya untuk mencabut, memotong, mematah dahan pokok dan pokok yang ditanam hidup dan tumbuh di tanah haram. Larangan ini adalah turut tidak boleh dilakukan oleh mana-mana orang yang hadir di tanah haram. Seterusnya ialah memburu atau membunuh binatang. Adalah dilarang bagi setiap jemaah haji maupun umrah ketika dalam ihramnya untuk memburu, menembak, membunuh setiap haiwan darat yang boleh atau dilarang untuk dimakan. Larangan ini melibatkan setiap jenis haiwan darat, burung dan serangga lain dan haiwan-haiwan yang lain. Seterusnya, menikahkan atau bernikah. Berdasarkan hadis Uthman dari Uthman radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang berihram tidak boleh menikahi, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh melamar. Seterusnya ialah melakukan pendahuluan dalam persetubuhan. Setiap jemaah haji maupun umrah yang dalam ihram adalah dilarang untuk melakukan muqaddimah, yakni permulaan ataupun pendahuluan dalam persetubuhan sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat tubuh dan lain-lain. Dan yang terakhir, bagi perkara larangan ketika ihram ialah melakukan persetubuhan. Melakukan persetubuhan yakni seks adalah suatu yang dilarang keras dan mampu untuk merosakkan ibadah haji seseorang, khususnya ketika jemaah itu ternyata dalam keadaan berihram, iaitu sebelum tahallul awal. Okey, di sini saya akan menerangkan antara contoh kes badal haji yang kami ambil, iaitu tabung haji, agensi pelancongan dan Bumi Putra dakwa upah bagi badal haji tidak masuk akal. Ianya kerana upah yang ditawarkan iaitu RM1,500 yang tidak masuk akal kerana kemerosotan mata wang ringgit Malaysia berbanding rial di Arab Saudi. Oleh itu, ia menyebabkan kos bagi badal haji meningkat. Walhal itu, tambang dari Mekah ke Arafah serta bayaran kepada muassasah sudah hampir RM800 bersamaan RM897 Malaysia. Ulas Pengurus Besar Tabung Haji. Upah haji yakni badal haji. Kos yang ditetapkan tabung haji untuk melakukan badal haji ialah RM2,500. Untuk kadar agensi pengendali umrah dan haji pula di antara RM2,200 hingga RM2,500 Malaysia. Bagi kadar upah haji bagi Singapura pula iaitu bersamaan RM8,900 Malaysia. Agihan upah haji. Kos pengurusan perkhidmatan iaitu daripada RM100 hingga RM150 Malaysia. Upah haji kos berkaitan iaitu sekitar harga RM2,050 Malaysia hingga ke RM2,350 Malaysia. Jadi anggaran agihan kos sebenar, pengangkutan, makan minum, kemah dan kos berkaitan di Arafah dan Mina iaitu RM1,000 bersamaan RM1,122 Malaysia. Bagi upah haji, RM1,000 bersamaan RM1,122 Malaysia juga. Jumlah keseluruhannya ialah sekitar RM2,244 Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Hadi pada kelas DPSU 3A. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Badal haji untuk orang yang telah wafat. Para ulama telah mengklasifikasikan ibadah ini menjadi 3 kategori. Pertama ialah ibadah badaniyah. Contohnya solat dan puasa. Ibadah ini tidak boleh diwakilkan pelaksanaannya. Jika diwakilkan oleh orang lain, maka tak boleh. Sebab apa? Sebab sasaran yang diinginkan dari ibadah jenis ini ialah penyataan kerendahan dan ketaatan diri kepada Allah. Yang kedua ialah ibadah maliyah. Ibadah ni boleh diwakilkan pelaksanaan dia. Contoh dia macam apa? Macam menunaikan zakat atas namanya, sebab sasaran yang diinginkan dari ibadah jenis ini adalah menyampaikan manfaat kepada yang berhak. Ketiga ialah ibadah yang merupakan gabungan antara badaniyah dan maliyah. Contohnya haji. Ibadah jenis ini mengandungi ketaatan kepada Allah dan perbuatan diri di hadapannya dengan mengerjakan manasik-manasik, antaranya ialah tawaf, sa'i, wukuf dan melempar jamrah. Namun ibadah ini juga menuntut harta yang tidak sedikit untuk bekal perjalanan dan tinggal di tanah suci, sedekah pada fakir miskin dan penyembelihan haiwan korban sebagai wujud dari pendekatan diri serta ungkapan rasa syukur kepada Allah. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan haji namun kemudian ia mengalami sesuatu yang membuatnya tidak mampu lagi pergi ke tanah suci, ataupun kerana sakit ataupun usia lanjut atau telah meninggal dunia, maka menurut 3 imam mazhab iaitu Abu Hanafiyah, Syafi'i dan Ahmad, ia mewajib menunjuk wakil untuk melaksanakan haji atas nama dirinya. Seterusnya ialah hukum badal haji untuk orang yang telah wafat mengikut mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa orang yang sakit atau kondisi badannya tidak dapat melakukan ibadah haji namun mempunyai harta atau mampu untuk membuat haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk melaksanakan haji untuknya. Apalagi jika sakitnya susah untuk disembuhkan, maka ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Sementara mengenai hukum menghajikan orang yang telah meninggal, menurut mazhab Hanafi boleh. Bahkan jika seorang meninggal dunia dan ia telah memenuhi syarat wajib haji secara mental ataupun spiritual, ahli warisnya wajib menghajikan dan biayanya diambil dari harta peninggalan orang yang telah wafat tersebut jika dia pernah mewariskannya. Apabila tidak diwasiatkan oleh orang yang meninggal, hajinya boleh juga digantikan. Yang kedua ialah mazhab Maliki. Mazhab Maliki menetapkan bahawa tidak boleh mewakilkan pelaksanaan ibadah haji kepada orang lain, kerana ibadah haji ialah ibadah yang bersifat badaniyah, maliyah. Namun yang lebih menonjol adalah unsur badaniyah daripada maliyah, kerana orang yang wajib melaksanakan haji tidak dapat digantikan oleh orang lain, baik orang tersebut dalam keadaan sihat ataupun sakit yang masih dapat diharapkan sembuh. Andaikan ia membiayai seseorang untuk mengerjakan hajinya, pembiayaan tersebut tidak sah. Menurut mazhab Maliki, Allah hanya mewajibkan pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang hidup jika ia mampu melaksanakannya. Apabila ia tidak mampu melaksanakannya kerana sakit dan sebagainya, tidaklah wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Mazhab Maliki berpendapat bahawa menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Namun bagi orang yang telah meninggal boleh sahaja menghajikannya asal ia telah mewasiatkan dengan syarat biaya haji tidak mencapai 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Namun jika ia tidak berwasiat, maka tidak diperbolehkan untuk dibadalkan haji untuknya. Yang ketiga ialah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh atau sah menghajikan orang lain dalam 2 kondisi. Yang pertama, untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji kerana tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk duduk di atas kenderaan. Orang seperti ini jika punya harta wajib membiayai orang lain. Cukup dengan biaya haji meskipun tidak termasuk orang yang ditinggalkan. Yang kedua ialah orang yang meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji. Ahli waris wajib menghajikan dengan harta yang ditinggalkan jikalau ada. Yang keempat ialah mazhab Hambali. Menurut Syafi'i dan Hambali bahawa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada 2 jenis, iaitu kemampuan langsung seperti sihat dan mempunyai harta, dan kemampuan yang tidak langsung iaitu mereka yang tidak mampu ataupun uzur.
namun memiliki cukup harta untuk ibadah haji. Kedua, wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Okey, orang yang dihajikan adalah orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik kerana sakit, gila atau telah meninggal dunia. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, dia wajib mengeluarkan duit dia untuk membuat haji dari harta warisnya. Kalau dia tidak berwasiat untuk mengeluarkan kos upah haji, dengan kata lain, ia membolehkan membayar dalam pelaksanaan haji. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan pertanyaan ini kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Al-Hakim bin Luqman dari kelas DPSU 3A. Okey, saya akan menerangkan mengenai syarat-syarat mewajibkan badan haji. Okey, beberapa syarat perlu dipatuhi agar pelaksanaan badan haji memenuhi kehendak syarak. Yang pertama, badan haji hanya dapat dilaksanakan bagi pihak mereka yang disahkan tidak mampu melaksanakan ibadah haji menurut syarak. Okey, yang pertama iaitu meninggal dunia, yang kedua dikurung, yang ketiga dihalang, yang keempat menghidap penyakit yang tidak akan sembuh, yang kelima mengalami kecacatan fizikal seperti buta, yang keenam usia tua yang tidak mampu melakukan ibadah haji dan menempuh perjalanan yang jauh. Ketidakmampuan yang disyaratkan ini hendaklah sesuatu yang dijangka akan berterusan sehingga seseorang yang wajib melakukan ibadah haji itu meninggal dunia. Yang kedua iaitu syarat-syarat bagi pelaksanaan ibadah haji. Ia wajiblah dilakukan oleh mereka yang sudah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Jika ia dilakukan oleh mereka yang belum melakukan ibadah haji, maka haji tersebut dianggap telah dilakukan bagi dirinya sendiri dan bukan bagi pihak mereka yang mewakilkan atau mengupahnya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud dan Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Bermaksud, Nabi Muhammad SAW telah mendengar seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, adakah aku boleh menunaikan haji bagi Syubrumah?" Rasulullah bertanya, "Siapakah Syubrumah?" Lelaki itu menjawab, "Dia adalah saudaraku atau salah seorang dari kaum kerabatku." Rasulullah bertanya lagi, "Adakah kamu telah menunaikan haji bagi dirimu?" Lelaki itu menjawab, "Belum." Rasulullah SAW bersabda, "Tunaikanlah haji bagi dirimu dahulu, kemudian barulah kamu menunaikan haji bagi Syubrumah." Okay, yang ketiga, syarat-syarat sah badan haji. Okay, mereka yang melaksanakan badan haji perlu mendapat keizinan daripada individu yang tidak mampu menunaikan ibadah haji tersebut jika dia masih hidup. Jika dia sudah meninggal dunia, mereka tidak memerlukan sebarang keizinan atau wasiat daripada si mati di dalam menunaikan badan haji tersebut. Okay, yang kedua, perbelanjaan atau upah bagi melaksanakan badan haji ini hendaklah diambil daripada harta mereka yang tidak mampu menunaikan ibadah haji. Jika dia meninggal, ia boleh diambil daripada sebahagian atau keseluruhan harta peninggalannya kerana ibadah haji adalah sama sebagaimana hutang seperti yang disebutkan di dalam hadis. Imam An-Nawawi menjelaskan melalui tulisan beliau iaitu Raudatut Talibin, badan haji dilakukan di dalam dua keadaan bagi mereka yang tidak mempunyai sebarang harta atau si mati yang tidak mempunyai harta peninggalan. Okey. Yang pertama iaitu anak-anak cucu dan mereka yang tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan memberi bantuan kewangan dalam bentuk upah menunaikan badal haji. Bantuan kewangan yang diberi ini dianggap sebagai sedekah jariah. Okey, yang kedua, anak-anak cucu dan mereka yang tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan tersebut boleh menunaikan sendiri badal haji dengan syarat sudah menunaikan ibadah haji. Ia ditunaikan oleh mereka yang boleh dipercayai dari segi syarak dan tidak mempunyai halangan untuk melaksanakan ibadah haji. Okey. Yang ketiga, berniat menunaikan haji bagi pihak mereka yang tidak mampu menunaikan ibadah haji tersebut atau si mati. Seperti sahaja aku menunaikan haji bagi pihak si fulan bin si fulan dan berihram dengannya kerana Allah Subhanahu taala. Okey, di samping itu juga sekiranya dia berniat melakukan haji qiran sedangkan dia telah diupah bagi melakukan haji ifrad, maka ibadah haji tersebut tetap sah dan diterima dari sudut syarak. Akan tetapi jika dia berniat melakukan haji tamattu sedangkan telah diupah bagi melakukan haji ifrad, maka haji tersebut tidak sah. Okey, yang keempat, seseorang yang menerima upah badan haji perlu melaksanakannya dengan dirinya sendiri. Sekiranya dia sakit atau mempunyai halangan untuk melaksanakannya, dia boleh mewakilkannya kepada orang lain sekiranya mendapat keizinan daripada pengupah ataupun pengupah melafazkan akad secara umum. Okey, yang kelima,
para ulama bersepakat bahawa mereka yang melaksanakan ibadah haji perlu melaksanakan dari mikot mereka yang tidak mampu menunaikan ibadah haji atau si mati tersebut. Okay, yang keenam, seseorang pelaksanaan badal haji hanya boleh menerima satu upah pelaksanaan badal haji bagi setiap musim haji. Okay, yang ketujuh, seseorang pelaksanaan badal haji tidak melakukan sebarang perbuatan yang boleh membatalkan ibadah haji yang sedang ditunaikan, seperti bersulut tubuh dan sebagainya. Jika perbuatan tersebut tetap dilakukan, dia wajib mengqadakkan ibadah haji yang telah terbatal. Seterusnya saya akan menerangkan kesimpulan. Tuntasnya, hukum mengupah haji kepada mereka yang telah meninggal dunia yang tidak sempat untuk menunaikan haji ketika hidup adalah diharuskan syarak. Namun terlebih afdal waris sendiri yang melaksanakan upah haji bagi seseorang yang meninggal dengan syarat yang telah disebutkan tadi. Sekiranya tiada waris terdekat, barulah boleh mengupah orang lain melaksanakannya berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.